Jari-jari jemari yang menghitung hari bila kau kembali. Janji-janji tepati, jangan kau ingkari kata-kata hati. Mana bumi yang di situ langit yang di sama juga hati. Tiba-tiba berlaku canggung. Wanita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat tengah hari, salam sejahtera kami ucapkan kepada anda semua penonton setia Wanita hari ini. Untuk siaran 27 April 2020, hari ini hari Isnin, anda bertemankan saya Uyaina dan juga Fahrin. Fahrin, menarik tahu hari ini. 27 hari bulan dan dah 27 hari kita dalam tempoh PKP. Wah, nampak yang itu okey. Tapi apa pun selamat terus untuk kita berpuasa, mengamalkan ibadah puasa pada hari ini, dan hari ini hari Isnin ini kita terus memberikan anda topik-topik menarik, juga tetamu-tetamu menarik dan perbincangan yang saya kira bermanfaat untuk hari ini. Tapi sebelum itu, mungkin kepada mereka untuk berkongsikan atau beri cadangan di Facebook kami WHI TV3. Okey, tapi sebelum itu kita ada tetamu yang cukup menarik yang kita dah lihat di awal tadi. Tak lain tak bukan si cantik manis Wani Hasrita. Assalamualaikum Wani. Wani, adakah anda berada di situ? Okey, tak apa. Wani akan bersama dengan kita sebentar saja lagi, tapi beliau juga akan bersama dengan kita untuk berkongsikan persembahan beliau dari rumah dengan lagu terbarunya Canggung. Ya, ini yang menarik tentang lagu Canggung ni. Fahrin, kalau Fahrin nak tahu, di YouTube sekarang lagu Canggung sudah pun mendapat jumlah tontonan sebanyak 2.4 million. Okey. Baru 4 minggu tayangan tau. Wah. Jadi Wani Hasrita sememangnya salah seorang artis, penyanyi yang orang sangat-sangat suka. Suaranya pun bagus, dan sekarang ni kalau Fahrin perasan, ramai yang cuba untuk menyanyi seperti Wani Hasrita. Kira ada buat cover song dan sebagainya lah. Okey, memang cukup terbaik kerana sekaranglah masa yang paling sesuai untuk kerana semuanya berada di rumah terus menyaksikan ataupun menonton secara atas talian dan sebagainya. Baik, kita masih lagi menunggu Wani Hasrita, tapi ala-ala kita menunggu tu apa kata? Okey, kita dah dapat dengan Wani Hasrita di talian. Assalamualaikum Wani. Wani? Okey. Tak apa. Kalau tak saya suruh Yana nyanyi lagu Canggung. Jangan begitu. Okey, tak apa. Sementara mungkin kita menunggu Wani. Okey, tak apa. Alang-alang tu kita beritahulah kepada penonton apa yang kita nak bincangkan pada hari ini. Ini sangat sinonim dengan anda semua, terutamanya Uyaina dan wanita di luar sana. Kenapa spesifikkan kepada wanita? Saya rasa topik ni dia dah jadi general di mana kedua-duanya, lelaki dan wanita juga suka berbelanja. Okey, sementara itu, Assalamualaikum Wani. Buat kali ketiganya, Wani, adakah anda di kami situ? Kami terasa canggung di sini. Wani Hasrita, adakah anda berada di situ? Okey. Belum, tak mengapa. apa. Okey, kembali bersama dengan Wani sekejap lagi. Tetapi sebelum itu, kita nak dengarkan sedikit nyanyian lagu Canggung oleh Wani Hasrita dari rumah. Ini dia. Canggung, canggung. Bukan. Jari-jari jemari yang menghitung hari bila kau kembali. Janji-janji tepati, jangan kau ingkari kata-kata hati. Mana bumi yang di situ langit yang di sama juga hati. Tiba-tiba berlaku canggung. Bila hati kembali rindu, siapa nak tanggung? Tiba-tiba beretak canggung. Kasihku padamu
itu dia persembahan dari Wani Hasrita walaupun berada di rumah tapi terasa dekat dengan kita kerana memang pun sememangnya dia dah dekat dengan kita sekarang. Dan berharap berada di talian sekarang adalah Wani Hasrita. Assalamualaikum Wani. Waalaikumsalam. Akhirnya. Okey. Sihat Wani Sihat Alhamdulillah. Semua sihat. Sihat, Alhamdulillah. Terima kasih sudi bersama dengan wanita hari ini. Sama-sama. Terima kasih juga. Wani. 2.4 million viewers di YouTube dan selepas kejayaan lagu bersama Datuk Jamal Abdillah, Belenggu Rindu hadir pula dengan lagu Canggung. Ya, saya. Okey, bagaimana perasaan Wani setelah melihat sambutan dari orang ramai itu sangat-sangat menggalakkan? Okey, first of all, rasa dia macam sebenarnya waktu start nak keluar lagu ni saya rasa agak risau. Ialah sebab kita tak boleh nak promote lagu ni macam kebiasaan pergi radio, pergi ke stesen TV program kan. Tetapi Alhamdulillah kita memang blast habis-habis lah on media sosial dan Alhamdulillah sambutan sangat-sangat menggalakkan. Mungkin dia adalah lagu yang lain daripada yang lain. I mean macam sebelum ni kan Wani kalau keluar je dengan lagu ballad kan. So kali ni dia agak macam berlainan sikit. So mungkin one of the reason juga korang look forward. Wani, kalau kita dengarkan genre dia ni genre apa Asli Etnik modern Melayu ke? ke? Asli pop? Asli pop ke? Macam mana tu? Itulah. Sebenarnya bila ciptaan daripada Ezra Kong dan Heli Saidi, saya pun tak tahu dia genre apa. Tapi apa yang boleh saya cakap adalah mungkin lagu ni dia lebih kepada etnik tapi dicampur moden. Okey. Dan Wani, sebenarnya video klip Wani tu pun sangat-sangat menarik untuk lagu Canggung ni. Betul. Dari segi tarian, lepas tu busana. Itu memang konsep yang Wani sendiri inginkan ataupun atas garapan idea bersama? Okey, memang Wani punya idea untuk nak buat music video kali ni dia lebih exotic. Macam nak ada elemen-elemen api, elemen-elemen hewan-hewan sikit. So dekat situ kita guna ular dengan ada kucing lah. Dia macam campur. Dia macam apa tahu? Dia macam elemen rasa macam Middle East, Timur Tengah sikit. Sebab aksesori atas kepala tu rasa macam Cleopatra lah pula. Inilah dia. Mungkin kerana menariknya video klip ini juga 2.4 juta tontonan di YouTube. Okey, Wani, kalau kita lihat sebenarnya video klip tadi tu alhamdulillah dah dapat disiapkan sebelum PKP ni. Nasib baik Wani. Itulah tu. Memang sebelum ni pun Wani punya music video semua memang kita buat awal. Kita buat awal sebulan 2 bulan sebelum release date. So memang alhamdulillah lah memang semua pun berjalan dengan lancar dan release date tu pun kita dah tetapkan lama. So memang bila PKP kan kita macam ada discuss balik still nak release ke ataupun tidak, tapi setelah dah berbincang dengan semua pihak, so kita macam tak apalah, release je lah, setidaknya dapatlah juga mengembirakan dan menghiburkan penonton di rumah. Betul. Dan Wani, mesti ramai juga yang tag Wani yang cover lagu Canggung ni. Bagaimana respon daripada mereka yang menyanyikan semula lagu Wani ni? Alhamdulillah sangat-sangat menggalakkan dan selain daripada menyanyi cover lagu Canggung ni, saya juga ada buat Canggung Challenge di mana mereka kena menari part chorus lagu ni. So mengikut kreativiti sendiri ataupun mengikut koreograf dalam music video ni. So memang dekat TikTok tu banyak sangat Wani check, hari-hari Wani check yang the latest one kan. Saya Wani kalau Canggung Challenge tu mungkin saya tak mampulah, tapi untuk kelihatan canggung saya boleh jadi champion. Okey Wani, terakhir. Okey, lagu ni diciptakan oleh seperti yang Wani katakan tadi, Hil Husaini dan Ezra Kong. Selepas ini mungkin ada penulis dan juga komposer lain yang Wani ingin bekerjasama dengan. Siapakah orangnya? Ya, saya sebenarnya sangat-sangat look forward untuk nak bekerjasama dengan Abang Faizal Tahir. Mungkin sesuatu yang berbeza. Terang-terang dia cakap kat Betul, TV dan ni. mungkin Faizal Tahir juga sedang menonton sekarang ini. InsyaAllah mungkin akan terjadi kolaborasi ini dan dapat menghasilkan karya yang lebih baik lagi selepas ini. Okey, baik. Wani, pesanan akhir kepada penonton-penonton dan juga di mana mereka untuk terus mengikuti perkembangan lagu Canggung ini dan juga YouTube-nya dan sebagainya. Silakan. Alright, okay. So siapa yang tak tengok lagi lagu Canggung boleh search dekat YouTube Canggung Wani Hasrita. Dan siapa yang tak buat Canggung Challenge lagi yang boring-boring dekat rumah tu kan, bolehlah join. Upload dekat Instagram #Canggung Challenge. InsyaAllah nanti kita akan tengok. Dan di kesempatan ni juga Wani nak mengucapkan thank you so much kepada wanita hari ini.
Dan juga untuk anda di luar sana tu stay safe, stay at home. Dan juga untuk Frontliners kita, terima kasih banyak-banyak dan stay safe everyone. Baik. Okey. Terima kasih Wani, selamat berpuasa. Assalamualaikum. Stay safe Wani. Waalaikumsalam. Bye. Bye. Okey. Sangat ceria Wani hari ini. Akhirnya selepas beberapa kali kita mencuba untuk menghubungi dia, akhirnya dapat juga. Okey, hari ini kenapa saya kata dikaitkan dengan wanita? Kerana dikaitkan dengan shopping ataupun membeli belah, lapar mata berbelanja mengikut nafsu. Jadi kepada anda yang ada pendapat nak kongsikan, nak berdebat dengan kami, sila kongsikan di facebook.com/WHITV3. Ya, betul. Dan sebelum kita berehat seketika, ada sedikit pembetulan yang saya nak buat. Tadi saya cakap ini adalah hari ke-27 kita PKP. Sebenarnya sudah 41 hari. 27 hari dalam bulan ni. 27 hari dalam bulan ni. Okey, baik. Kita berehat seketika. Jangan ke mana-mana. Kembali lagi selepas ini. Wanita hari ini. Wanita hari ini. Kembali bersama kami di Wanita Hari Ini dan seperti yang telah kami war-warkan tadi, hari ini kita nak bercakap tentang lapar mata, berbelanja mengikut nafsu. Dan kalau kita bercakap pasal berbelanja mengikut nafsu ni, terutamanya sekarang dalam tempoh PKP ni, kita dah tak banyak kerja nak buat. Kita akan scroll je lah dan shopping atas talian. Jadi betul seperti mana yang Yana katakan tadi. Jadi hari ini kita tidak terletak macam jangan ingat kita bulan puasa je lapar mata tentang makanan, berbuka puasa sampai membazir walaupun memberi pesan ataupun mengambil pesan atas talian, tetapi juga dengan platform-platform membeli belah yang lain. Pantang bila nampak tiba-tiba ternampak murah. Tiba-tiba nampak jualan murah. Betul. Macam Yana secara peribadi, Yana pantang dengan perkataan sale ataupun diskaun. Dia barang daripada jadi yang daripada barang yang tak perlu, tiba-tiba kita rasa macam perlulah. Scroll masuk dalam kad, terbeli tengok juga. banyak pula. Okey, jadi hari ini kita akan bersama dengan beberapa orang tetamu dan tetamu pertama kita adalah seorang perunding kewangan yang akan memandu kita ataupun memberi nasihat kepada kita bagaimana kita boleh mengawal keadaan ini. Kita bersama dengan Dr. Azizul Azli Ahmad. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Saya gak. Terima kasih. Fahrin makin kurus sebab berpuasa ke tu? Patut PKP makin naik tapi alhamdulillah mungkin makin kurus ya. Mungkin. Fahrin, jika doktor saya tak nampak kurus ke 3 hari puasa ni? Saya nampak makin kecil lah. Nampak makin kurus tu lah. Saya rasa kesan puasa. Bukan kesan PKP. Bergurau. Kan? Okey. Doktor, kita nak bercakap pasal nafsu untuk membeli belah, nafsu untuk shopping. Kalau kita lihat sekarang ni memang semakin banyak platform-platform yang kita boleh membeli belah. Tapi sebenarnya kan doktor, apakah faktor yang menyebabkan seseorang itu memang tak dapat nak mengawal nafsu membeli belah ni? Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Aina, terima kasih Fahrin, terima kasih Wanita Hari Ini. Sebenarnya ada banyak faktor macam Aina cerita tadi ya. Kenapa kita tambah hari ini dalam keadaan sekarang ni kita kurang sikit aktiviti. Perasan tak? Dulu kita habis masa banyak dalam kenderaan untuk travel daripada rumah, pejabat dan sebagainya. Kita hanya ada masa tertentu saja untuk tengok online ni, betul? Kalau macam Fahrin lain, dia driver. Jadi dia memang ada banyak masa. Jadi dia lain, dia kaya. Jadi tak ada masalah. Ini kita nak kawal ni, tuan-tuan dan puan. Ada banyak benda. Satu, kita perasan ada peningkatan yang sangat luar biasa dalam belian secara talian ni. Kalau kita tengok beberapa data dikeluarkan peningkatan yang luar biasa. Even pos laju juga kata apa, satu hari peningkatan sehingga hari ni 730 parcel. Setiap 730,000 parcel satu hari. Wow. Banyaknya. Perempuan, kita kena perasan begini. Semua yang berada di atas talian ni kebanyakan dia bersifat ilusi. Ilusi ni maksud dia apa? Bukan di depan mata. Macam betul. Kita kadang-kadang kita nampak, ya Allah cantiknya. Dia pandai. Dia guna model yang 5 kaki 7 inci punya. Padahal kita ni 2 inci je. Kan? Bila kita datang beli, ya Allah labuh sampai ke lutut. Dia punya labuh tu kan. Jadi macam-macam. Sebab ini dipanggil sebagai ilusi. Nombor 2, apa yang kita kena faham, belanja ni pada sesetengah orang, Fahrin, jadi satu ketagihan. Kita tak sedar benda ni kan. Jadi ketagihan. Dan yang kedua word yang saya guna ialah dianggap belanja ni sebagai satu hiburan. Orang boleh, bahaya. Ya, orang boleh kata dulu, orang kata apa? Sekarang kita ni PKP, kita duduk dalam rumah. Ada orang kata apa? Saya rasa bagus ni PKP ni, kita tak duduk rumah. Tapi tanpa dia sedar,
dia mula menggunakan beberapa apps baru dalam hidup dia yang mana selama ni dia tak pernah pun order makanan secara online. Dia dah start order makanan online. Dia start nak try makanan yang nampak, ya Allah, dahsyatnya kalau makan ni boleh tahan puasa 4 hari ni kalau makan ini. Dia ada satu ketagihan sebenarnya. So golongan ini sebenarnya tanpa dia sedar, dia sebenarnya dia masih lagi mengamalkan rutin tanpa PKP pun. Duduk walaupun duduk di rumah, dia kata, bagus dah ni duduk rumah kan, tidak berbelanja, tetapi sebenarnya perbelanjaan dia tetap juga meningkat. So siapa yang berbelanja? Sebenarnya di Malaysia ni, Farin, kita 11% sahaja orang yang betul-betul bijak dan faham dalam pengurusan kewangan. Walau bagaimanapun, mungkin orang ada bertanya kan, mana dia yang rajin belanja ni mesti perempuan lah, wanita lah. Tapi kita ada satu data bahawa wanita ini dia mempunyai jumlah simpanan 18% lebih baik berbanding lelaki. Maksud dia. Dia kalau lelaki itu ada RM100, perempuan dia ada RM118 lah. Dia ada lebih lah. Dia ada lebih berbanding dengan Lelaki pasal kena berbelanja untuk perempuan. Itu saya setuju. Alright. Itu saya setuju. Itu sebenarnya fitrah dia. Sebenarnya apa guna ada suami yang handsome kalau tak boleh belanja isteri yang comel? Saya rasa nak ulang kali banyak kali lah apa yang doktor cakapkan tadi tu. Okey. Simpan dan record, okey? Baik, doktor. Jadi sedikit sebanyak doktor dah memberikan satu latar belakang tentang topik kita pada hari ini, mengapa dan kenapa, dan juga saya kira sebentar lagi mungkin kita akan berkongsikan dengan doktor apakah mungkin faktor-faktor. Kalau selama ni kita sebenarnya berbelanja secara fizikal menggunakan wang depan mata, tapi atas talian ni semuanya macam kata doktor, ilusi. Duit tu kita tak nampak, kita main tekan je doktor. Itu memainkan peranan doktor Betul, sangat. Dan sedikit saya nak tambah kalau kita buat ni. Dulu kalau katalah kita isi dalam dompet kita RM500, kita akan setebal sikit tak? Betul tak dompet kita akan setebal. Kesan dia apa? Kita nak belilah satu blouse untuk isteri kita, kita akan keluar 3 keping, katalah 150. Perasan kita tak? Kita keluar 3 keping, kita rasa banyaknya ni, susut kan? Disusut daripada 500 tu. Tetapi hari ni benda tu tak berlaku. Perasaan sakit tak nampak. Kita tulis saja 150, kita transfer secara online. Kita tak rasa duit tu nipis, secara psikologinya pun kita rasa okey je lah, apa salahnya. Bini seorang kan, bini nak buat macam mana, sayang bini. Kita beli tanpa kita sedar, duit tu betul. Macam Farin kata, dia keluar tanpa ada perasaan bahawa dulu kita akan rasa bersalah. Tanpa rasa bersalah lah sekarang ni. Sekarang ni bukan tak rasa bersalah je, rasa berdosa tak ada, rasa semua ada. Baik. Kena baik-baik tu doktor. Okey, baik. Dr. Azizul, kita akan bersama kembali di penghujung perbincangan kita nanti kerana kita nak minta pendapat dari tetamu lain terlebih dahulu. Terima kasih doktor. Kita kembali lagi selepas ini bersama dengan doktor. Okey doktor, see you sekejap lagi. Ni yang menarik ni, Farin. Bila Farin dan doktor katakan tadi, sebenarnya lelaki kena beli barang untuk perempuan. Tapi sebenarnya Yelah, itu atas dasar tanggungjawab terutamanya kepada yang sudah berkahwin, yang sudah bergelar seorang suami. Tapi sebenarnya buying power memang terletak pada tangan wanita. Itu saya setuju. Wanita memang orang kata suka membeli belah. Tak kisahlah secara langsung ataupun di atas talian. Tapi sekarang dia tak boleh nak keluar, terpaksalah atas talian. Okey, sambil-sambil kita menunggu tetamu kita yang seterusnya. Betul ke wanita ni menganggap membeli belah ni sebagai terapi? Betul tak? Kalau satu hari tak buka, tak beli benda yang walau waiman RM5 sekalipun, dia rasa macam tak sah. Kejap. Ini dia tanya, lepas tu dia yang jawab. Tapi mungkin ada setengah daripada kita yang menganggap sebagai retail therapy. Jadi itulah yang mungkin Fahin agaknya katakan tetamu tadi. kita seterusnya di talian di panggilan video ini mungkin menganggap membeli belah sebagai terapi. Kita tanya kepada Rina Diana. Assalamualaikum Rina. Hai Rina. Waalaikumsalam. Hai. Lailer, buat apa tu? Lailer tak ada buat apa, boring kat rumah. Ini bila saya tengok ni, apa. kat rumah ni town people. Ini bukan kampung people. You are in town. Kelak dia. Okey, Rina. Sejujur-jujurnya Rina adalah seorang wanita yang memang suka membeli belah ataupun ada perancangan kewangan yang baik. Cuma membeli belah bila perlu dan bila ada kehendak sahaja. Keperluan sahaja. Okey, secara jujurnya Rina memang bab kewangan ni memang kurang sikit. Rina memang suka membeli belah, suka shopping. Lagi-lagi bila awal-awal dah start kerja, dah start berlakon, duit dapat, so memang akan berbelanja duit tu. Tapi bila as time goes by, Rina dah reti dah ada apa orang cakap kesedaran untuk berbelanja
jangan ikut nafsu lah kan. Okey. Belanja tu boleh tapi ketepikan duit. Beberapa persen, contohnya macam 10%, okey, banyak ni je boleh shopping. Okey, dia akan- baguslah sebenarnya Rina. Betul, buat macam tu. tapi walau kita ni kadang-kadang kita hanya boleh merancang. Tuhan Tapi bukan yang saya, Tuhan menentukan. menentukan, tapi kita juga boleh tentukan, kita kena berusaha. Kita dah letak ke tepi duit tu. Tapi sekarang ni macam kita dah bincangkan tadi, di atas talian ni macam-macam tawaran, telefon di tangan kita. Wah, ada itu, ada ini, ada. Bagaimana Rina mengawal benda-benda tu semua? Lagi satu pasal duit tu kita tak nampak tau. Kita pakai tekan je. Betul. Okey, nak kawal tu memang susah. Lagi-lagi sekarang ni pula dengan keadaan sekarang ni, kita cakap pasal keadaan sekarang yang tengah PKP ni. Memang pula sekarang bulan puasa, tak payah cakap pasal shopping. Kita tengok online beli makanan. Betul? Beli makanan, orang jual biskut, jual coklat, jual ni semua. Rina hari-hari beli, kadang order, tahu-tahu Grab sampai dah banyak food. Makan berdua je dengan nenek. Jadi rasanya kena istighfar banyak-banyak lah kat rumah tu masa tengah tengok telefon. Dah ingatkan diri sendirilah. Tapi kan Rina, sebenarnya benda ni sering kali terjadi. Walaupun sebelum PKP, kalau tahun-tahun sebelumnya, kalau Ramadan, mesti kita akan pergi ke bazar Ramadan. Tapi sekarang ni Rina, bila datang dalam tempoh PKP ni, tu yang beli atas talian banyak-banyak tu. Okey Rina, sekarang ni nak tanya, Rina ada guna kad kredit ataupun tidak? Tidak. Sebab Rina tahu Rina memang shopaholic. So nenek I cakap tak boleh, tak dibenarkan ada kredit card. So tak nak didik diri ada kredit card. Sebab kalau ada kredit card, I percaya memang tiap bulan mesti akan limit punya. So itu adalah salah satu jugalah inisiatif untuk diri sendiri supaya tidak berbelanja lebih. So memang tak ada kredit card. Tapi Rina, apa pendapat Rina, macam tadi kita membincangkan di antara kita membeli belah secara fizikal dengan menggunakan wang, dengan sekarang kita dah banyak e-wallet, contactless dan sebagainya. Jadi adakah itu sedikit sebanyak juga boleh mengganggu perancangan kita untuk mengawal perbelanjaan? Apa pendapat Rina? Sebenarnya yelah, biasalah manusia ni nafsu berbeza-beza kan. Ada orang yang boleh mengawal nafsu tu, ada yang tak boleh. Jadi Rina rasa pendapat I, kita kena sentiasa ingatkan diri kita, bila kena ingatkan macam banyak lagi orang luar yang susah dekat luar sana kan. So kena selalu, apa orang cakap, muhasabah diri. Jangan terlampau mengikutkan nafsu. Betul. Sebenarnya banyak perkongsian daripada Rina ni yang bagus-bagus. Rina dah bagi tahu kalau nak shopping kena asingkan duit terlebih dahulu. Kalau nak membeli belah tu, ingat orang yang lebih memerlukan. Terima kasih Rina, dan akhir sekali mungkin Rina ada apa-apa yang nak dikatakan kepada penonton di luar sana? Bila Kampung People, bila? Okey, sekarang ni Kampung People tengah tayang dekat TV3 dan juga drama Nur. Untuk semua yang duduk kat rumah boleh mula tengok. Tengok ulangan, insya-Allah mana tahu habis PKP, doakan boleh buat Kampung People season 2. Amin, insya-Allah. Jangan lupa panggil kami. Terima kasih Rina. Selamat berpuasa. Assalamualaikum. Okey, terima kasih Rina. Waalaikumsalam. Okey. Dan apa yang Rina katakan tadi tentang dia mengasingkan duit terlebih dahulu sebelum berbelanja, itu juga sebenarnya yang saya lakukan, Farid. Dia kata itu satu, kedua mengelakkan daripada kad kredit untuk mengawal kad kreditnya. Ketiga, pendapat mengenai antara kita kena selalu muhasabah diri dan mengingatkan diri bila sebelum kita nak berbelanja berlebihan mengikut nafsu tu. Bagus Rina ni. Poin-poin dia sangat-sangat bernas sebenarnya. Okey, sekejap lagi kita akan bersama dengan seorang lagi artis untuk membincangkan tentang topik ini. Kepada anda, jangan ke mana-mana. Kita nak berehat seketika, kembali selepas ini di Wanita Hari Ini. Wanita Hari Ini. Wanita Hari Ini. Baik, kita kembali lagi dalam Wanita Hari Ini. Topik yang cukup menarik, yang cukup sinonim dengan keadaan kita sekarang ini. Di bulan Ramadan, dalam PKP, kita kadang-kadang lapar mata berbelanja ikut nafsu. Dan sekarang kita sudah pun terhubung dengan tetamu kita yang kedua. Yang ketiga, kita bersama dengan Mimi Haris. Assalamualaikum Mimi. Hai, Assalamualaikum Malaysia. Gitu. Jadi untuk pengetahuan semua para penonton, Sihat, Mimi Alhamdulillah. adalah antara orang-orang yang bertanggungjawab menjual barang-barang di atas talian dan juga di kaca TV. Ni baru habis live ke apa ni? Ya. Baru habis menjual ke apa ni? Saya baru habis menjual tadi. Okey. Menjual barang keperluan. Okey. Mimi mesti dah biasa membuat jualan di kaca televisyen dan sebagainya.
Tetapi betul. Mimi secara peribadi, adakah Mimi seorang wanita yang pantang bila nampak tulisan jualan, diskaun, sale dan sebagainya? Ataupun Mimi ni memang jenis yang dah plan kalau nak berbelanja tu mengikut allocation yang telah diberikan setiap bulan tu? Okey, kalau macam bagi pendapat saya sendiri walaupun saya kata boleh dikatakan sebagai pengacara yang menjualkan, tapi saya sendiri sebagai wanita kita memang tak terlepas daripada orang kata perkataan sale tu sebenarnya. Tetapi bagi saya sendiri, macam saya kalau ikutkan perbelanjaan, ada ketika bulan yang mungkin saya ada lebih, saya akan memang pergi teruslah dekat sale tu. Tapi ada ketika saya macam fikir balik, macam terutama sekali dengan keadaan sekarang ni, saya akan duduk, akan fikir, tengok account bank, adakah aku perlu beli ataupun adakah macam okey tak apalah, nantilah next time lah, macam itulah. Ada kesedaran tu tau, Farid. Okey, betul. Tapi Mimi, kadang-kadang bila di atas talian ataupun di kaca TV sekalipun kan, kadang-kadang memang benda tu persoalannya perlu atau tak perlu. Tapi kadang-kadang bila kita lihat, ini harga ni tak dapat waktu lain ni, waktu ini sahaja ada flash sale lah dan sebagainya. Jadi perlu tak perlu dah belakang kira, ni tengah murah. Kita ambil aja, kita beli aja. Macam mana pula kadang-kadang macam tu untuk kita orang kata fikirkan kembali, fikirkan semula. Okey, kalau macam bagi pendapat saya sendiri, mungkin kadang-kadang kita rasa benda tu kita tak perlu. Tapi kalau kita betul-betul lihat balik pada persekitaran rumah kita, apa yang kita ada, kadang-kadang benda tu menjadi satu keperluan kepada kita. Jadi bagi saya tak salah kalau kita nak membeli sesuatu barangan yang orang kata apa, mungkin pada ketika saat ini kita tak perlu, tapi di masa akan datang kita perlu. Tambah-tambah pula bila kita boleh kata ada jualan murah. Sebab kita tahu kadang-kadang kat luar sana orang main harga. Itu yang kita takut tu. Itu yang tak syok. Tambah pula sekarang ni semua barang naik harga. Tapi kalau untuk Mimi secara peribadi, macam mana sebenarnya Mimi mengawal nafsu untuk membeli? Terutamanya kita berada dalam bulan Ramadan, tengah melalui proses yang mana rambang mata tengok makanan. Betul. Lepas tu nanti dah nak Syawal, nak menyambut Aidilfitri. Untuk Mimi secara peribadi, bagaimana mengawal nafsu membeli belah? Okey, kalau macam saya sendiri saya akan macam inilah. Saya ada konsep 3R dekat sini. Kongsikan. Okey, 3R ni maksudnya refresh, reduce dengan reformat. Maksudnya dekat sini saya refresh balik ingatan saya sebelum ini bila saya berbelanja, ya Allah, bazirnya dan sebagainya. Lepas tu saya reduce. Maksudnya saya memberi barang yang saya memang perlukan sahaja pada ketika dan waktu ini, sebab kita boleh dikatakan sekarang ini terhad. Maksudnya perbelanjaan kita tu kena kita hadkan. So jadi saya pun akan macam kalau kata saya teringin sangat, saya akan cakap tak apa, insya-Allah nanti kita dapat. Kita beli apa yang perlu dulu. Itu untuk reduce. Lepas tu saya reformat balik kehidupan saya. Saya akan reformat balik, maksudnya okey, sekarang ni perbelanjaan aku macam ni. Maksudnya selepas ini walaupun dah habis pandemik COVID-19 ni, kita kena belajar untuk orang kata reformat diri kita. Macam renew balik diri kita. Dah 4R kat situ. Baik, pesanan yang cukup ringkas, padat, yang cukup baik untuk kita semua. Baik Mimi, mungkin pesanan akhir daripada anda, nasihat ataupun sebarang ucapan anda kepada penonton-penonton wanita hari ini mengenai topik kita ini dan juga mengenai anda, silakan. Okey, saya nak ucapkan yang pertama sekali salam Ramadan untuk semua rakyat Malaysia Semoga kita dapat keberkatan olehnya. Yang paling penting, tak salah untuk kita berbelanja untuk ahli keluarga kita, untuk orang yang tersayang, untuk diri kita sendiri, tetapi berpada-pada. Dan lagi satu, sebenarnya boleh tak saya nak ucapkan silakan. Terima kasih. Terima kasih untuk semua frontliners kita sekarang ni bertungkus lumus, macam untuk kita punya pihak KKM, untuk abang-abang saya dalam Polis Diraja Malaysia, untuk tentera, untuk rakan-rakan kita, abang-abang yang menghantar makanan dan sebagainya. Terima kasih kerana berjuang untuk Malaysia. Dan lagi satu, kepada pesakit COVID-19, get well soon. Abang juru terbang? Macam mana? Abang juruterbang hari ni hari jadi dia. Selamat hari jadi. Okey, selamat hari jadi kepada suami Mimi. Okey Mimi. Warga tahu Terima kasih sekali lagi. Okey, ini kerana bersama dengan kita. Assalamualaikum. Stay safe, Mimi. Terima kasih. Bye. Assalamualaikum. Okey, sempat kita dekat dia. 3R. Betul. Dia kita first kena refresh, lepas tu kena reduce and then kena reformat. Itu jadi renew.
Wah, tambah satu lagi. Ni cakap tadi. Okey, baik, seperti mana yang kita janjikan, kita nak mendengar lebih lagi tips daripada Dr. Azizul Azli Ahmad. Mungkin kita akan bersama kembali dengan beliau sebentar sahaja lagi. Okey, apa yang saya nak tanya tentang kepada Dr. Azizul ni sebenarnya ialah penggunaan kad kredit. Tentang sebenarnya benda tu kita dah tak nampak. Kad kredit selalu dipautkan ataupun dilinkkan dengan platform kita, betul tak? Jadi kita sekerap mana Yana kalau ada kad kredit menyemak semula perbelanjaan anda dalam list kad kredit tu? Saya secara peribadi, jujur saya katakan, saya tidak ada kad kredit. Tak ada? Tak ada. Okay, sebab saya jenis yang... Tapi awak banyak duit? Tidak. Bukan begitu. Okey. Saya tidak melihat kepentingan untuk saya mempunyai kad kredit buat waktu ini. Betul. Tetapi untuk jangka masa panjang ada perancangan untuk menggunakan kad kredit. Tetapi bagi saya fikirkan Farin, kalau nak menggunakan kad kredit ini perlu ada ilmu. Dan ini ilmu yang kita nak tanya kepada Dr. Azizul yang sedang berada di talian sekarang. Assalamualaikum Doktor, selamat kembali. Waalaikumsalam. Terima kasih. Selamat kembali. Baik Doktor. Tadi kita saya kagum dengan Yohana, memang tak ada kad kredit Tak ada. Itu benda yang luar biasa tu Farid. Saya ada Doktor. Sebab tu sekarang kita nak tanya pro dan kontra dan dalam situasi begini tentang penggunaan berbelanja mengenai kad kredit dan pelbagai lagi tips yang boleh dikongsikan oleh Doktor. Okey, terima kasih banyak. Saya nak sambung sedikit yang tadi yang kita tinggal tu sebenarnya. Silakan. Baik. Dia ni bila kita tak boleh kawal perbelanjaan, saya kagum tadi dengan selebriti kita ada yang start faham tentang kewangan macam tadi Rina explain pun very good. Dia kata dia pun awal dia belanja, lepas tu lama-lama dia start ada kesedaran, dia mula menyimpan 10%. So kita kena faham, dia jangan rasa bersalah. Sebenarnya satu kampung people tu semua perangai macam tu sebenarnya. Dia kena rasa tu. Orang masa awal first time dia dapat duit, dia akan belanja semua benda. Dia pantang semua benda dia akan beli. So apa kesan dia? Saya nak cuba kongsi sedikit tentang kesan lebih berbelanja ni. Nombor satu, kita tak akan ada dana bersaraan. Takkanlah kita selama ini tak bekerja sampai kita akan bersara. Itu yang pertama. Yang kedua, kita akan cepat risau. Bila kita tak ada simpanan, kita akan cepat risau. Perasan kita tak? Ya, betul. Tak ada duit, kita akan start cepat risau. Yang ketiga, kita akan ada rekod kewangan yang tidak bagus. Apa kesan dia bila rekod kewangan ni tak bagus? Kita tak boleh beli rumah. Kita tak kenderaan. Kita tak boleh dapat apa pembiayaan. Sebab apa? Sebab rekod kewangan kita tak bagus dan kita tidak ada, kita gaduh sangat belanja. Nombor tiga, kita akan start kesan barang kita berlebihan. Barang-barang kita semua akan berlebihan nanti. Kan? Okey. Baik. Selain itu, saya nak berkongsi tadi, kita cerita tentang kad kredit tu ya. Ya. Okey. Dalam keadaan hari ini, kalau kita perasan, ada beberapa platform online. Dia bukan sahaja menggunakan platform kad kredit kita sahaja. Kalau kita perasan, dia juga gunakan kad debit. Kalau kita tak mampu tu bagusnya Yohana tadi tu, kita boleh manfaatkan kad debit. Sebab apa? Kad kredit ni sebenarnya kita sedang membelanjakan duit masa depan kita. Maksud dia tak ada sekarang. Yes, duit tak ada lagi pun dekat kita. Tapi kita dah start belanja duit masa depan kita. Itulah kad kredit. Satu. Yang kedua, kad kredit ni kalau kita perasan, kadar yang dikenakan agak luar biasa. Ada kad kredit yang kenakan sampai 15, ada yang kena sampai 8%. So, satu jumlah sangat luar biasa dan tinggi. Bayangkan kalau kita tak bijak menggunakan dia, maknanya dia akan telan kita. Saya ada kawan saya, dia abaikan hutang dia, ada 1,000 lebih dalam kad kredit. Ketika dia sedar, kita bagi tazkirah, kita baca Yasin, kita talqin kat dia, baru dia sedar, dia buat cek nyata, dia punya baki daripada 1,000 tu dah jadi 12,000 dah. Kesan dia pun kesan dia tak ambil tahu pasal kad kredit. Tetapi kad kredit ni juga kalau kita bijak, pandai, tahu, kacak, cantik, jelita, pandai uruskan dengan kita betul, dia akan bagi manfaat. Contoh, dalam tempoh 20 hari kita menggunakan apa-apa kad kredit, dalam tempoh 20 hari tersebut, kalaulah kita belanja, kita gunakan perbelanjaan tersebut dan kita bayar dalam tempoh tu, sebenarnya kita tak dikenakan apa-apa bayaran ataupun faedah. Baik. So, orang yang boleh kawal nafsu, tu saya selalu pesan tu. Orang yang boleh kawal nafsu, boleh kawal diri, handsome, kacak macam Farin, memang sesuai lah pakai kad kredit ini. So, kad kredit ni dia ada kelebihan dia juga. Baik. Dia biasa. Betul. Itu yang menarik apa yang Dr. Azizul kongsikan tadi. Saya teringat kepada filem Confessions of a Shopaholic yang mana tidak dapat mengawal nafsu menggunakan kad kredit. Dia ada banyak sangat kad kredit tu sampai tak boleh nak kontrol, Doktor. Jadi apa yang paling penting, Doktor, kena tahu disiplin diri untuk menggunakan kad kredit ni. Betul. Kita kena disiplinkan diri. Satu lagi saya nak pesan begini. Kita sebelum Aina baguslah dia ada sebelum kita nak memohon apa-apa kad kredit,
Kita kena tengok pattern kita ni berbelanja macam mana. Kita orang ni bagaimana cara berbelanjanya? Apakah kita ni betul orang yang membeli benda keperluan ataupun yang awal tadi kita mula cerita tu, perbelanjaan adalah ketagihan dan keseronokan pada kita. Betul. So kalau orang yang dirasa belanja tu adalah ketagihan, belanja tu adalah keseronokan, saya sangat galakkan tolong jangan pakai kad kredit dalam keadaan. Dan hari ni kalau kita buat pendidikan online, dia bukan isu kad kredit saja, kad debit pun boleh. Ya. Betul? Betul. Kita juga kita link dengan perbankan online. Kenapa tidak? Betul. Macam kita cerita tadi kan, tak sedar dia. Ya Allah, tengok-tengok lepas tu buat terkejut. Tengok-tengok duit habis kan, terkejut sendiri. Ya Allah, dah habis. Dah hilang. Padahal sendiri je belanja. Okey. Kita nak berkongsi sikit, sedikit kawal diri, macam mana kita nak kawal diri kita dalam keadaan PKP ni, terutama sekali dalam bulan Ramadan ni lah. Ya. Ada beberapa benda. Nombor satu, paling penting tentang kewangan ini, dia bukan menabung. Dia bukan isu menyimpan. Ramai orang salah. Dia kata, kita orang macam mana nak menabung? Kita orang duit. Sebenarnya salah. Benda yang asas dalam menabung ni ialah macam mana kita nak kawal cara kita berfikir. Benda ni paling susah. Kan kita ada satu garis yang sangat halus antara keperluan dan kehendak. Tapi kadang-kadang kita rimbat semua benda kehendak. Kan? Semua benda yang jadi keperluan lah kepada kita kan, padahal benda tu tak perlu pun kita beli. Tapi sebab itulah saya rasa benda paling asas macam mana kita nak kawal cara kita berfikir. Okey. Sekarang ni kita dalam PKP, kita dalam bulan Ramadan yang mulia ni, sebenarnya ada orang kata apa, bagus kita tak ada bazar Ramadan, kita jimat. Tidak. Tapi hari ni perasan tidak, tanpa kita sedar, kita juga masuk dalam grup-grup yang mungkin kita tanpa kita sedar, ya Allah, semua jenis makanan kita nak try. Perasan tidak? Baik. Bagus. Besok jangan lupa beli tepung yang naik bang. Sebab kita nak yang baru ni. So hati-hati juga. Kadang-kadang memang bazar Ramadan ni tidak ada, tetapi kumpulan-kumpulan yang kita masuk tu kita kena perlu jaga. Yang ketiga saya nak pesan, kalau kita berbelanja ataupun membeli online, perasan dia sediakan troli dan dia sediakan bakul kan. Perasan tu dia sediakan. Setengah orang dia akan terus beli. Perasan tidak? Setengah orang disimpan dalam bakul dulu. Betul? Baik. Apa saya nak pesan dan galakkan dalam tempoh ni yang ramai orang suka beli online ni, boleh tak simpan dalam bakul dulu. Dalam kad. Ya betul. Biarkan dalam masa beberapa hari supaya kita boleh fikir semula doktor. Kita nilai balik. Apakah itu perlu ataupun tidak. Baik doktor, maafkan kami kalau kami mencelah kerana masa sangat menceburi perbincangan kita yang cukup menarik pada hari ini. Tapi apapun pesanan yang cukup ringkas, padat dan cukup bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih sekali lagi kepada Dr. Azizul Azli Ahmad. Terima kasih. Assalamualaikum. Selamat berpuasa doktor. Stay safe doktor. Bye. Jaga kesihatan, kekal cantik dan kacak. Terima kasih. Alhamdulillah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menarik semua perkongsian kita pada hari ini, diharapkan dapat memberi input yang berguna kepada kita semua, terutamanya dalam orang kata challenging times sekarang ni. Saya kira setiap apa yang diberikan tadi itu dah mula mencelitkan kita mengenai kewangan dan juga nafsu kita ni. Baik, kita hanya akan berehat seketika dan kembali lagi selepas ini. Jangan ke mana-mana. Wanita hari ini. Wanita hari ini. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إني أعوذ بك من البرص والجنون والجذام ومن سيء الأسقام. Ya Allah, ya Tuhanku, aku minta berlindung darimu dari penyakit sopak, kusta, gila dan segala penyakit-penyakit yang buruk ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Amin ya rabbal alamin. Baiklah. Kini kita nak bercakap mengenai sesuatu yang percuma untuk anda, iaitu NST e-paper secara percuma. Jadi bagaimana anda nak melanggan surat khabar secara percuma, pergilah ke www.nstp.com.my/MCO. Akhbar percuma untuk anda, tak perlu keluar membeli surat khabar. Baik, kami juga nak war-warkan kepada anda tentang tabung bantuan kemanusiaan COVID-19 melalui tabung kemanusiaan Media Prima NSTP. Orang ramai boleh menyumbang ke tabung ini melalui cek,
perbankan dalam talian atau deposit kepada Media Prima NSTP Humanitarian Fund dan nombor seperti yang tertera di kaca televisyen sekarang. Setiap sumbangan besar atau kecil amat bermakna dan sumbangan anda juga akan dikecualikan cukai dan ini nombor akaun yang anda boleh masukkan wang ke dalamnya. Dan pastinya akan disalurkan kepada mereka yang memerlukan, terutama seperti yang dinyatakan kita tadi kepada para frontliners. Baik, kita dah tamat pada hari Isnin ini, kembali untuk hari esok, hari Selasa. Saya tak nak cakap apa, saya sebut ni dulu. Nasi kebuli, ayam kalio, daging bakar berempah, ikan bakar Portugis, acar telur pada hari esok. Fahrin, cakap untuk topik esok saya dah berbunyi-bunyi dah perut sekarang. Macam terlupa pula kita berpuasa. Ya, betul. Jadi kepada anda, jangan lupa temu janji kita esok pada waktu yang sama akan membincangkan tentang menu berbuka. Puasa. Okey, jadi pastikan anda bersama kami kerana esok kita akan bersama dengan tetamu-tetamu yang akan berkongsikan mungkin mengenai menu, mengenai resipi ataupun bagaimana kita nak membuat menu-menu yang telah saya sebutkan tadi. Baik, jadi Yana, kita dah habis pada hari ini. Jadi berbelanja jangan ikut nafsu. Betul. Kalau ada kad kredit boleh, tapi kita kena kawal, kena bijak. Mungkin untuk anda buat masa ni bercuba dengan kad debit? Itu ada. Cuma dari sudut kad kredit tu, selepas saya tengok filem Confessions of a Shopaholic tu, ia memberi saya input yang sangat-sangat berguna. Kalau tidak ada disiplin diri, kalau rasa tak boleh nak kawal nafsu membeli belah terutamanya, jangan ada kad kredit terlebih dahulu. Selepas kita dah perbetulkan diri, baru boleh guna. Betul. Jadi sehingga di sini dahulu, kita kembali lagi pada hari esok 12 tengah hari. Assalamualaikum. Bye. Tambah cahaya, Usah mengalah, mencari salah, masih ada jalannya. bersatu hati, moga dugaan berakhir. Krisis perlu pengorbanan, lebih dari jiwa dan raga, demi selamatkan dunia yang tercinta. Ketepikan apa perbezaan yang menghalangnya, masa untuk teguh bersama, doa dan usaha tanpa hentinya. Yakin percaya apa jua rintangan mampu ditempuri, keajaiban tiba dan kita mengukir senyuman. Padamu Tuhan kami berserah, Engkaulah yang mampu mengakhirkannya. Tiada daya melainkan rahmat-Mu yang akan mengangkat segala ujian ini, membebaskan sengsara. Damaikan rasa sesama manusia, ketepikan emosi. Bawalah semangat yang menyeluruh semua fakar. Krisis perlu pengorbanan, lebih dari jiwa dan raga, demi selamatkan dunia yang tercinta. Ketepikan apa perbezaan yang menghalangnya, masa untuk teguh bersama, doa dan usaha tanpa hentinya. Yakin percaya apa jua rintangan mampu ditempuri, keajaiban tiba dan kita mengukir senyuman. Senyuman terindah, memancar bahagia. Padamu Tuhan kami berserah, Engkaulah yang mampu mengakhirkannya. Tiada daya melainkan rahmat-Mu yang akan mengangkat segala ujian ini, membebaskan sengsara.